الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الكرام الذين بذلوا نفوسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang terhormati saudara-saudari al-Islam sekalian, kita sambung pengajian Al-Islam karangan Syekh Mu'atab diterjemahkan oleh Ibnu Malik Islamani dalam bahasa Jawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi bi barakatihi ila yaumil qiyamah. Dan suatu riwayat tu muka surat 113. Dan pada suatu riwayat apabila ada iman itu pada zahir riwayat ni bermakna ulama tasawuf nak kata kil, kalau fiqh ada banyak kata kil. Tapi kalau tasawuf sama jugalah. Dan pada suatu riwayat cerita yang lain pula, ada ulama lain mengatakan apabila ada iman itu pada zahir hati, yakni fuadun, iman, cahaya iman tadi duduk di luar kotak hati, di permukaannya, maka adalah ia kasih akan Allah dengan kasih pertengahan. Kasih yang diberi oleh mereka ini kasih yang pertengahan. Maka apabila masuk iman itu pada batin, maka ada ia kasih dengan kasih amat sangat. Bila iman itu masuk, mesti masuk ke dalam lubuk hati. Orang putih katakan di bawah, di lubuk hati kan. Mana hati itu ada berbagai bahagian. Ada di permukaannya, ada masuk ke dalam, dan ada masuk ke dalam lubuk hati. Maka kasih manusia akan berbeza berdasarkan kemasukan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teringat hari ini pengajian tasawuf pakai akhlak Ustaz Azhar tu dia tak faham sangat apa tasawuf. Dia kata, tanya dia tasawuf ni apa? Tasawuf akhlak kata dia. Akhlak kata dia, macam kita nak makan nasi jangan kenyang sangat. Itu tasawuf lah kata dia. Sudah tasawuf ni 1000 kali ganda jauh pada tu lagi. Tak kena mengena dengan makan nasi tasawuf ni. Tasawuf ni melibatkan pelajaran maknawi yang hakikat. Misal kata-kata hati, dalam lubuk hati itu ada apa, dibahagi pada berapa, nafsu apa dia nafsu, itu perbahasan tasawuf. Kalau akhlak disiplin, berkata tasawuf saudara, itu pekoh lagi. Misal kata perangai kena baik ya, tak apa tu. Tak apa tu pekoh lagi. Sapu-sapu kalau tak jecok kena sapu. Tu pekoh lagi. Kain kotor kena basuh dia cuci, sebab tasawuf kena cuci, itu pekoh lagi. Tasawuf ni saudara, dia menyelam di lubuk hati yang tidak dapat dikesan oleh pelajaran manusia, melainkan ia dihuraikan oleh ahli-ahli arifin, ataupun dia panggil dia, orang kita panggil dia fawas. Jangan jawab lagi tu kat orang malu malu kau ni. Tasawuf tu apa akhlak sedap. Bukan gitu, jauh lagi. Mana kalau kita tak faham, tak payah jawab, tak apa. Tasawuf tu apa? Tanya tu tasawuf, saya tak reti habis cerita. Jangan jawab benda yang bukan daripada pengalaman kita. Wala takfuma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu gantungkan kepada perkara ilmu yang kamu tidak faham dengan dia, tak payah. Cakap saja wallahu alam. Jangan kita tasawuf apa akhlak. Disiplinlah tasawuf tu. Jangan. Tasawuf ialah suatu peningkatan iman yang berlaku berdasarkan kepada kemasukan cahaya yang berbeza-beza. Suatu iman berbeza-beza. Begitu juga keyakinan berbeza-beza. Tahap takwa kita pun berbeza-beza. Sebab berdasarkan pemberian Allah Subhanahu Taala kepada seseorang berbeza-beza. Macam rezeki juga. Ada yang kaya, ada miskin. Terpulang kepada pembahagian rezeki Allah kepada masing-masing. Begitu juga cahaya itu tadi. Jadi perbahasan dia jauh. Bukan akhlak dah. Itu disiplin. Masih pekoh lagi. Bisa kata jumpa siapa tengah jalan duri, ambil tahu. Itu pekoh lagi. Kalau tak tahu siapa kaki orang, luka pula, dosa. Itu tasawuf pekoh lagi. Bukan tasawuf tak kena menung, tasawuf lagi.
Tasawuf bermakna pembersihan dalaman di jiwa. Antara kita dengan Allah khususnya. Dan dengan makhluk. Dan seterusnya lah. Itu bermakna tasawuf. Jangan sekali-kali mudahnya nak tasawuf tak apa akhlak. Boy. Cuba tengok ni. Kata dia, kalau duduk di zahir hati adalah kasih hamba itu bergiam-giam terpulang kepada kita. Dan kalau dia masuk ke batin, maka dia sangat kasih dengan kasih yang amat sangat. Dia berbeza kan? Dan kata setengah mereka itu pula, ada pula ulama lain bahawasanya adalah segala nur yang datang atas hati. Kenapa nur? Sebab Allah mengidafahkan nur ini kepada diri dia. Allahu nurun kan? Maka Allah perbandingkan diri dia ni nak mengumpamakan adalah cahaya. Hidayah tu cahaya. Islam tu cahaya. Iman tu cahaya. Takwa tu cahaya. Jadi kedatangan cahaya kepada diri kita ni berbeza-beza. Allah gunakan bahasa cahaya. Dan kafir tu Allah gunakan bahasa gelap. Zulmu tu makna gelap. Zulumat tu gelap. Bila gelap bermakna ganti nama kepada kafir. Ganti nama kepada sesat. Ganti nama kepada tak kenal Tuhan. Zulumat. Bila kenal Tuhan, bila beriman, bila mendapat hidayah, nurun. Begitu. Bukan kata cahaya, tak tahu cahaya. Bukan kita cakap cahayanya, Allah yang cakap. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam wa huwa ala nurin min rabbih. Cahaya daripada Tuhannya. Bila siapa Allah Ta'ala belah dadanya, masukkan iman dan Islam, bermakna dia mendapat cahaya dari Tuhan. Al-Quranul Karim. Jangan memperlekehkan pengajian suci kalau kita tidak tahu. Jangan menyesatkan orang lain. Duduk diam-diam saja. Itu cahaya. Maknanya, oleh sebab perbahasannya cahaya, maka mudahlah kita belajar. Wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatazakkarun. Sadaqallahul azim. Allah mengumpamakan kepada kita benda-benda supaya kita mudah mengingat, mudah faham. Allah Taala mengumpamakan. Kama salil himari yahmilu asfara. Macam himar pikul kayu api. Kama salil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Macam biji benih. Tanah sebiji tumbuh 70 tumbuh 1000. Ibarat tekoh tadi. Maka Allah Ta'ala mengumpamakan. Sebab apa Allah Ta'ala mengumpamakan? Supaya kita mudah faham. Maka sebab itulah Allah mengumpamakan cahaya ni telah ditujukan kepada iman, takwa, hidayah. Semua itu digelar sebagai cahaya. Maka bila cahaya mudahlah nak bahas. Kita fahamlah bila sebut cahaya ada terang. Ada kurang sikit bulan purnama, bulan gerhana. Jadi kita mudah faham. Sinaran cahaya bulan, sinaran cahaya bintang, malak sikit. Sinaran cahaya matahari, tu dia kelam dunia. Jadi bila sebut cahaya, mudahlah kita memahami. Okey, kita bahas sebab itu. Dan kata setengah ulama lagi pula, adalah nur yang di atas hati, nur yang datang atas permukaan hati. Sekejap lagi saya buat rajah lah, mudah kita belajar. Nur yang datang atas hati daripada khazainul ghuyub. Khazanah daripada alam gaib sana. Bukan daripada usaha kita. Bukan daripada penciptaan manusia. Tetapi khazainul ghuyub adalah khazanah. Maknanya simpanan stok dari Allah yang disimpan di alam arwah. Turun masuk di dalam diri kita. Macam hidayah lah. Macam rezeki lah. Macam iman lah. Allah Ta'ala beri kepada kita berapa jumlah rezeki? 1 juta. Maka dia akan turun satu persatu. Minas sama, turun satu persatu. Sampai habis stok, maka berhentilah rezeki, kita mati. Begitu juga iman. Allah Ta'ala akan membahagikan banyak mana. Dan diberi orang dekat dah mati, tak kira. Bila masa tu, wallahu a'lam. Adapun orang berterusan iman, itu kita panggil istiqamah. Adapun sekejap beriman, sekejap tidak, sekejap beriman, sekejap tidak. Itu kita panggil distorted. Sekejap rajin, sekejap malas, hujan sikit, tak ada orang. Itu kita lah tu. Sebab iman kita tadi lemah dan kita subjek kepada ujian.
Kalau tak ada ujian, okey sikit. Ada ujian, lemah. Berat lagi ujian, tak ada. Berat lagi kosong. Sebab apa? Sebab cahaya kita tidak terang. Adapun macam Bilal bin Rabah, Khubayb, Umar Al-Khattab, Abu Zar Al-Ghifari, Suhaib Ar-Rumi, cahayanya melepasi langit. Sebab itu mari apa pun tak ada masalah. Ibu letak parang pedang atas tubuh dia pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab berbeza cahaya. Berbeza cahaya, berbeza keyakinan. Berbeza keyakinan, berbezalah tingkatan iman. Macam iman yang ada pada Abu Bakar, saudara. Kenapa dia berbeza dengan kita? Sebab cahaya yang didapat adalah full ataupun banyak. Maka sebab itu Nabi kata iman Abu Bakar, andai kata seluruh iman manusia selain Nabi dan Rasul ditimbang, nescaya iman Abu Bakar lebih berat. Pasal apa pula? Pasal tadi lah. Pasal pemberian Allah kepada manusia tadi, nisbahnya tidak sama. Jadi mudah nak belajar, dia berumpamakan macam cahaya. Macam tu ya, jangan tak tahu apa akhlak. Nampaklah macam lekeh. Tak perlu belajar lah, disiplin ke cikgu boleh. Dia setelah mendengar yang ada pada tasawuf tu, sebab dia kira macam subjek biasa saja. Dia tidak fikir itu satu benda yang maknawi, yang berbentuk abstrak, yang perlu dibelajar dengan secara intensif, tidak boleh main-main. Mudah nak tasawuf ya, akhlak kata dia. Terbagi ia kepada dua pula. Dari kedatangan cahaya tadi, daripada atas hati tadi, daripada khazain. Khazanah ni bermakna simpanan stok daripada Allah. Macam hidayah juga. Dia nak beri bila, banyak mana. Orang ni dapat hidayah bila, keturunan dia, ataupun bila dia nak sedar. Itu terpulang kepada Allah. Sebab apa? Sebab qada akan turun ke bumi berdasarkan pakar darab. Malam minggu lepas dah belajar dah. Semua benda dia turun dalam bentuk pakar darab. Qada iman, qada rezeki, qada takwa, qada ilmu, qada apa saja benda Tuhan beri kepada kita pakar biqadari maqdurun bermakna dikadarkan. Hari ni belajar, lusa belajar, lama pandai sikit pandai. Macam tu. Mula-mula cari sikit-sikit banyak-banyak. Sampai bila? Sampai stok habis. Ada rezeki, habis stok rezeki. Kalau ilmu satu saja fahaman kita. Kalau iman itu saja limit kita. Terpulang. Ataupun subjek kepada qada yang dibekalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, khazainul ghuyub, khazanah bekalan ghaib tadi terbahagi kepada dua bahagi. Pertama, beberapa nur yang diizinkan baginya sampai kepada zahir hati. Satu bekalan yang diizinkan. Yang diizinkan, bukan yang kita cari. Yang diizinkan. Maknanya Allah memang nak beri pada kita. Sama ada kita cari bila, masuk banyak mana kita cari, itu secara yang kita tidak sedar. Ataupun hijabkan dengan menggunakan kita punya usaha. Tetapi nak melaksanakan pemberian dia tadi, dia akan gunakan kepada kita berdasarkan kepada kita punya hijab. Tetapi kalau kita tak belajar tauhid, kita rasa kita punya. Bila kita nak mengambil khazanah Allah tadi, bila kita kata Allah nak Ta'ala bagi kita khazanah iman sebanyak 20 kilo katakan, maka kita berminat nak pergi belajar, berminat nak mari mengaji, berminat nak taubat. Sebab apa? Sebab kita nak mengambil stok yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan dunia, saudara. Apabila Allah Taala nak mengqadarkan nasib kita yang telah diqadakkan, maka Allah Taala akan berlaku tengok akan bergerakkan pergi ke sana. Kita dekat kampung saya ada seorang budak main. Dia tengah-tengah bermain-main, saudara sekalian. Dia tengah-tengah bermain, budak-budak. Dah 10 tahun, 12 tahun, 11 tahun, 7 tahun. Dia tengah-tengah ada seorang budak nama Saiful ni. Dia berlari terus ke ujung sungai. Dekat mana urai sana. Tebing sungai tu tinggi lah. Dia tengah-tengah main terjun. Pergi terjun. Terjun. Lepas tu kawan-kawan dia kejar. Terkejut. Lepas tu mari satu wakil rakyat dah meninggal dari wakil rakyat tu. Apa dia? Bising-bising ni. Apa dia? Sepu. Allah. Jangan main-main sungai air dalam ni. Naik. Sepu. Tak apa. Aku beli. Berapa banyak pula sepu aku beli. Sepu. Oh, Allah. Sepu. Mak aku banyak lagi sepu. Sepu. Kapio. Sepu. Mak Sepu. Muhammad Sepu terjun sungai. Bau lah orang kapur kecoh. Kecoh cari saudara. Tidak bertemu.
besok pagi sudah meninggal dunia, berada di dalam air, berpegang kepada satu ranting. Tetapi apa yang saya nak cerita kepada saudara, dia buat apa tengah-tengah main pergi lagi kerja? Cepat saya jawab. Balik ni dia seorang tengah makan nasi, dia jawab. Itulah dia nak mengambil dia punya qada dia. Dia nak mengambil qada dia. Macam tu juga rezeki. Macam tu juga ajal. Macam tu juga hidayah. Bila kita nak mengambil khazainul ghuyub tadi, duduk rumah tadi tak sedap. Nak mari mengaji. Sebab apa? Nak mengambil stok tadi. Maka begitulah semuanya Allah lakukan adalah berdasarkan kepada perbuatan kita. Sebab itu secara Al-Quranul Karim akan tulis begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu. Dia kita jadi kita. Kemudian dia jadi juga apa yang kamu buat. Dua-dua dia jadi. Dia jadikan kita dan perbuatan kita pun dia jadi juga. Mana kita buat satu benda pun Tuhan juga yang melaksanakannya, yang menggerakkan kita berbuat demikian. Sebagaimana pelajaran pada minggu lepas. Dia mari satu rasa, mari satu minat, mari satu gerak, mari satu iradah, kemudian mari satu ilmu, dibekalkan ilmu, kemudian mari satu bertindak. Nak mengesahkan kita punya arus satu perkara tadi, dia package tadi. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak boleh sunnah Allah tadi dia tukar ganti, tak boleh. Dia kena mengikut kaedah dia. Mula-mula begini, lepas ni begini, lepas ni begini. Lepas tu buat macam tu. Tidak boleh nak terbalik, tak boleh. Mula-mula pandai dulu, lepas tu baru belajar. Tidak. Mula-mula bodoh dulu, lepas tu baru belajar. Macam tu kaedah dia. Bukan dia tak boleh tukar. Begitu juga dengan hidayah. Dia kena mari dengan perasaan. Lepas tu berkehendak. Lepas tu mencari. Lepas tu bertemu. Lepas tu memaham. Lepas memaham beramal. Lepas beramal diterima oleh Allah. Lepas tu baru pasang hidayah. Bukan hidayah dulu. Lepas tu dah. Sebab kita menggerakkan badan kita. Daripada jahil kan. Kemudian mari khawatir, mari berkehendak, lepas tu mari melakukan, mari mencari, bertemu, lepas tu berusaha, belajar, faham, beramal, lepas tu baru dapat. Itu namanya sunnatullah. Walan tajid sunnatillahi tabdila. Keadaan tadi tidak boleh bertukar. Tak boleh kata kita faham dulu lepas tu baru belajar, tak. Dia mari jahil dulu lepas tu baru alim. Dia mari syok dulu lepas tu baru yakin. Macam tu. Jadi kalau kita nak satu benda reverse ke belakang, tak boleh lah. Kena ikut kaedah dia. Dia tak boleh mari tiba-tiba beriman, tak boleh. Kena ada perjalanan dia. Walan tajil sunnatillahi tabdila. Tidak boleh diterbalik-balikkan atau cara dia tadi. Sebab tu kita nampak macam kita, tapi tidak. Itulah gerakan daripada Allah untuk merealisasikan qada yang dia telah tuliskan kepada kita. Namanya qada. Jadi perjalanan untuk melaksanakan qada tadi namanya qadar. Qadar itulah yang berubah-ubah ya. Qada tidak boleh berubah. Okey, saya tulis ya. Macam mana dikatakan qada? Okey. Saya ulang. Satu kali pun tak apa. Katakanlah qada kita ni orang yang beriman masuk syurga. Ini ditulis oleh Allah daripada langit sana, beriman. Nanti kita masuk syurga. Ini ditulis di Lauh Mahfuz sana. Ini nama dia qada. Jadi qada ini untuk melaksanakannya Allah Taala akan buat dalam bentuk qadar. Faqaddara maqdura. Dikodarkan. Saya kata saya baca satu ayat, salah satu banyaklah. Qutilal insanu ma kafara min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu faqaddara. Bimiqdar maqdura. Maka qadar ini yang akan berubah-ubah. Satu step ke satu step. Tapi qada tidak berubah. Qadar yang berubah. Disebah kepada rezeki. Katakanlah kita akan ada rezeki ditulis di sini. Anda akan mendapat rezeki 100,000. Maka dikodarkan. Umur 20 tahun. Dah ambil dah 5,000. Umur 30 tahun. Dah dapat dah 15,000. Umur 35 dapat balik
10,000. Tak kira dah. Lepas tu masuk tahun 2021 bertanding pilihan raya pula. Boleh pula 100,000. Lepas tu rasuah apa semua gitu gini. Tak ada apa semua. Lama-lama cukup 100,000. Tidak 100 lagi. 999,000. Ya betul. Ribu lah. Saya tak tulis. Saya kosong banyak tak reti. Sekat 1,000 saya reti. Lepas tu cukup lagi ni. Tak cukup kan? Berapa lagi tak cukup? 1,000 lagi. Okey, besok pagi dia apa ni, asma masuk hospital. Umur 75. 75 tak siap, 80 dah. Apa tak 75 rumah beli 90 lah. Banyak orang bila sebut 75 kan bunyi 90. Oh, sikit. Okey, umur 90, asma masuk hospital, admitted, maka tengah-tengah admitted tadi, marilah orang bawa duit. Berapa dia bawa? Tadi berapa tadi? 1,000. Maka bawa dah 999 ringgit. Betul ke tu? Betul lah tak? Ada lebih lagi tu? Tinggi lagi. Tiba-tiba anak dia mari beli satu benda berharga tinggi. Kuat kat mulut pok dia. Pok makan lah pok. Ni dah teruk benar ni mak dia. Dia telan saja mas. Pasal apa? Nak cukup seri. Jadi perjalanan ini ni dinamakan qadar. Susah sangat kau. Qada dan qadar. Hak tak boleh berubah tu kau. Qada tidak boleh berubah. Ada ulama mengatakan boleh berubah pun dengan doa. Itu pun khilaf. Baik, bawa kepada pengajian pula. Hidayah pula, Tadi duit dah. Semua nampak ni. Nampak tu boleh dah tu makan roti malam ni. Okey. Hidayah pula. Allah Ta'ala bekalkan kepada kita syurga. Betul tak? Okey. Umur 10 tahun. Kita masuk tadika kemah. Betul tak? Tadika kemah dia ajar apa? Joget nyanyi. Nyanyi lagu Cina. Betul tak? Apa dapat? Apa hidayah dia ajar? Tak ada. Maka umur 15 tahun. Masuk sekolah kafah. Habis sekolah kafah kau masuk? Habis tadi. 15. Pendek cerita lah. Umur 17 tahun. Dengar ceramah Ustaz Azhar. Maklumlah setahun sekali ceramah 35,000. Maka umur 25 tahun. Jumpa Masjid Istiqamah. Tu dia. Umur 41 pergi Mufayyam. Ni main bola kawan macam ni lah. Kat ni. Umur 55 taubat pun sudah pandai. Maka jalan umur 90 solat sentiasa tidak berhenti. Umur 91 buat apa kata mencari jalan pulang. Akhir sekali nak mari belajar tengah-tengah jalan sakit perut. Rumah balik masuk hospital mati dalam solat ataupun dalam husnul khatimah. Maka selesailah qadanya yang janjinya tu. Okey, alin ngaku pula. Tapi ni wali'azubillah lah, contoh saja. Okey, contoh. Katakan dia ni, orang ni ahli taqawah, ahli celaka. Ditulis di sana, ahli celaka. Beranak hospital, siap azan sekali. Azan. Tok bila azan? Itu dia. Umur 10 tahun saudara. Masuk tadika Islam. Umur 15 tahun. Sekolah Arab. Johor Bahru sana nama Aisyah. Sekolah Arab. Saudara. Umur 30. Bocor tayar. Umur 31. Jumpa India.
Lepas tu umur 40 ajak masuk Kristian. Lepas tu lari ke Australia, mati. Maka sempurnalah nasibnya sebagai ahli Islam. Perjalanan ini digelar qadar. Itulah qadar. Maka namalah qadar dan qadar. Yang kita bawa hari ini ialah perjalanan. Sekejap pandai, sekejap jahil, sekejap malas, sekejap rajin, sekejap tidak istiqamah. Itu adalah hukum waktu ataupun perjalanan. Dalam istilah ilmu tasawuf untuk mencari kebaikan dia panggil salik. Betul tak? Maka dalam perjalanan inilah digelar oleh Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran Karim, ialah wallazina jahadu fina. Perjalanan itu digelar sebagai jahadu fina. Di dalam ilmu tasawuf digelar salikin. Perjalanan tu tadi mungkin dengan mudah belajar, dengan belajar taubat, dengan belajar berbuat baik, belajar baca Quran, memang kita tertinggal. Tetapi by the time, day by day, year by year, kita akan pergi menuju kepada hujung hidup kita, dan di akhir hayat kita sudah tidak berbuat jahat lagi. Maka ketika itu Allah ambil kita dalam keadaan husnul khatimah. Maka selesailah perjalanan kita sebagai ahli syurga. Maka perjalanan daripada jahat, baik, bodoh, bawang, sampai ke hati itu namanya qadar. Muqaddarah, yang dikadarkan. Itu dikatakan berjalan satu demi satu. Okey. Jadi begitu juga dengan hidayah. Dia tak mari tokoh bom jadi muqarrabin kalau tidak. Dia akan mari sedikit demi sedikit. Bermula dengan start belajar. Mungkin umur 40 baru start, mungkin tak tidak. Sebab itu panggil hukum waktu. Walau bagaimanapun perjalanan ini tetap berlaku. Sebab dia muqaddar. Ada orang yang masuk sekitar seminggu mati. Ada sebulan mati. Ada duduk atas tikar 7 tahun baru mati pun ada. Tak boleh bangun, tak boleh bergerak, tak boleh makan, tak boleh minum. Atas tikar 7 tahun. Jangan main-main. Bukan mesti bersakit besok pagi mati. Tak juga. Sebab apa? Allah Ta'ala mesti menjalankan dia punya qadar dia. Walaupun dia sakit. Sebab ajal belum sampai. Itu dia namanya qadar. Maka perjalanan itulah menyebabkan kita berubah-ubah. Dari segi keadaan. Dan pembahagian cahaya berubah-ubah. Pasal apa? Kedatangannya tidak sama. Itu dia. Ni dak orang tanya kata tasawuf mengajar apa? Akhlak. Macam apa ustaz? Buat contoh sikit. Macam nasi. Kalau banyak tak bagus. Makin sikit. Itu tak tahu. Mudahnya. Jumpa kertas tu macam dia tahu. Itu tak tahu tu. Macam tak perlu belajar. Terlalu mudah. Sedangkan kita belajar dah 7 tahun dah. Itu pun gagal lagi. Dah 7 tahun pun balas hari-hari. Apa tu lagi orang tak belajar langsung. Dan nak sampai hati jernih. Macam mana yang dikenaki itulah namanya salikin. Setakat tahap mana yang kita dapat, setakat itulah milik kita. Itulah hak kita yang Allah berikan kepada kita. Bukan kata pasti kita mesti berusaha jelah macam Nabi. Tidak. Usaha tu yang Allah berikan pahala kepada kita. Bukan pencapaian, tapi setakat mana usaha kita. Sebab pencapaian itu milik Allah namanya qadar. Kita hanya boleh menjalani qadarnya sahaja. Setakat mana yang kita mampu. Qadar sudah berada di tangan Allah, keputusan dia. Jadi kita buat saja usaha selagi kita ada usaha kita, maka itulah dia milik kita. Buat saja. Okey. Dan kedua, nur kata dia beberapa nur diizinkan sampai pada zahir hati, maka hanya satu saja. Dan yang kedua kata dia beberapa nur yang diizinkan ia baginya masuk ia ke dalam batin hati, masuk ke dalam lubuk hati sana. Maka segala nur yang sampai kepada zahir hati memandang hamba itu sertanya dirinya dan Tuhannya. Berbagi-bagi. Kadang-kadang dia nampak dia, kadang-kadang nampak Tuhan, kadang-kadang nampak dia balik. Jadi tidak konsisten macam orang yang dapat masuk ke dalam hati. Dan dunianya dan akhiratnya kejap pemurah, kejap kedekut. Ada. Kejap baik, kejap jahat. Ada je perubahan berlaku. Tidak konsisten. Itu maknanya cahaya berada di luar kotak hati lagi. Dan adalah ia sekali serta dirinya dan sekali serta Tuhannya.
dan mengerjakan ia bagi akhiratnya dan mengerjakan ia dalam pekerjaan dunianya. Kejap time dia mari baik-baik dan dia berwarna dah sudah. Ya dah. Time dia baik kat suria pukul 4 bangun dah. Oh mungkin wakbat. Time berwarna subuh maya sore. Bahasa pun tak pergi, majlis pun tak pergi. Mengaji tahu sama sekali. 2, 3, 4 bulan nampak muka pula. Begitu. Pasal apa? Pasal cahaya berada di luar kotak hati. Pasal lagu mana tak nak masuk dalam hati? Itulah nama kudrat Allah. Itulah namanya kudrat Allah. Yang tidak boleh ditolong oleh sesiapa. Walau Nabi yang mursal atau malakun karim. Tak boleh tolong. Nak tarik cahaya masuk dalam lubuk hati itu tidak boleh. Tidak boleh. Macam mana nak beri orang iman pun tidak boleh kan? Begitulah cahaya tadi. Jadi cara dia kena minta dengan tuan cahaya. Kena minta dengan pemilik cahaya. Banyakkan sembahyang hajat, banyakkan istikharah supaya usaha kita tu mendapat kasih sayang Allah. Selain daripada rezeki, selain daripada ajal, hak lain kena minta sungguh-sungguh. Adapun macam ajal, minta sikit-sikit pun tak apa, dia sudah tetap. Jangan duduk pagi panjang umur, pandai panjang umur, siap panjang umur. Minta sekadar manja-manja sudahlah. Tetapi nak rahmat Allah, nak hidayah, nak ilmu, nak pimpinan Allah, kena sentiasa. Sebab dia berubah dari masa ke semasa, muqaddar. Adapun berkenaan dengan ajal, saudara, sebab tu saudara tengok orang sufi. Dia tak doa pasal minta panjang umur. Saudara, rezeki pun sama. Kita tengok suara dia tak ada. Dia tak berat kepada benda tu. Dia berat kepada apa? Ya Allah, ya Tuhan aku, terimalah solatku. Terimalah taubatku. Jagalah diriku. Bawalah aku dan pelukkan taubatmu. Ampunkanlah dosa aku. Itu dia minta. Macam kita orang fiqh hidup. Pertama kita minta rezeki murah dah. Yang kedua kita minta panjang umur. Apa? Takut mati. Yang ketiga kita minta projek dia jalan semua. Tak cukup doa tanah jawi, doa depan Kaabah. Itu dia. Dia tak tahu pergi haji buat apa, nak doa projek. Saudara, pasal apa? Benda rezeki, secara doa pun dia dapat, secara doa pun dia dapat. Dia tidak boleh berubah. Tetapi yang masalahnya ni, nasib kita tentang hidayah belum tentu, tapi tak takut. Tak takut. Benda tak ada jaminan tu, dia tak takut. Allah jamin dia tak? Dia takut. Macam umur, Allah dah jamin. Kalau 90. Punya takut mati di pukul 4 dah jogging dah. Tak tahu dah kita. Tak tahu syurga ke neraka, hidayah tak biar. Dia tak takut. Mengaji tak mau. Baca Quran tak nak belajar. Pasal apa? Pasal kita ditutup oleh hijab. Hijab yang dibuat oleh diri sendiri. Itulah dia namanya. Dia sudah nak tulis umur. Dah lah kita. Kita ulang-ulang. Mana dia ulang tu kita ulang. Kenapa berlaku berhijab pada diri sendiri? Saudara sekalian, diri digelar diri kita ni kita panggil dia diri. Diri ganti nama kepada nafsu. Jasad, badan. Dan badan adalah lembaga zahir, al-ashbah. Tetapi kenapa kita guna bahasa diri? Sebab diri itulah sebenar-benar diri. Payah. Malam hari ni berupaya. Kau mari kau bengok aku ni. Baik. Kita tengok sini ya. Kita panggil kepada kita diri. Saudara, diri ialah makna kepada nafsu. Diberi makna oleh orang Melayu diri. Adapun jasad ialah diberi makna oleh orang Melayu tubuh. Boleh cakap tu? Dari diri ini berada dalam diri tadi. Nafsu jasad tadi di dalamnya ada diri. Sebab tu saya selalu cakap diri dalam diri. Dalam diri kita ada satu diri namanya nafsu. Dan Allah akan panggil kita dengan nama ini sebagai ganti kepada jasad. Pasal apa? Semasa Allah memanggil kita, yang ini sudah pun hancur. Maka Allah Ta'ala akan panggil dengan nama yang ini. Baik, bagaimana cara Allah panggil?
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallah. Aku dengar apa panggil nama apa? Ya ayyatuhan nafsul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini dia. Inilah nama kita yang Allah akan panggil kerana sudah bertaraf mutmainnah. Maka yang inilah yang kita belajar supaya diri kita tadi menjadi diri mutmainnah. Adapun jasad tidak berubah. Jasad kekal jasad. Dia hanya sarang kepada nafsu ni tadi. Cara jaga jasad ialah telur tengah masak, roti canai, tongkat ali, hak saya orang makan sekarang ni, spirulina kopi. Itu cara jaga jasad. Cara jaga roh, saudara, hari Selasa malam Khamis, sebulan sekali muka ayam, pagi lepas subuh baca Quran. Cara nak maintain nafsu tadi, supaya dia tidak sakit. Apabila dia sakit, maka dia juga akan masuk uat. Begitu juga roh. Nafsu ni tadi dia juga sakit. Bila dia sakit, dia akan jadi orang yang berpenyakit. Nafsu yang berpenyakit, kalau orang kafir, kalau kita penyakit, jasad penyakit, kalau masuk hospital, orang panggil apa? Masuk hospital, penyakit apa? Darah tinggi. Penyakit apa? Kecimani. Penyakit apa? Lemah jatuh. Penyakit apa? Belah perut. Akhirnya penyakit apa? Mati dah. Nafsu pun sama juga. Bila dia sakit apa? Sakit amarah. Sakit apa? Sakit lawamah. Sakit apa? Sakit mulahamah. Andai kata penyakit darah tinggi, lemah jantung, kencing manis, ini tidak diobati, maka dia akan menempuh kecelakaan jasad. Kalau jasad lah. Begitu juga kahwin ni. Andai kata tidak dapat diobati, maka dia akan menempuh kecelakaan. Mati dalam 3 nafsu ni bergelah halakah. Kedinasaan. Oleh sebab itu, maka proses untuk membaikkan ini namanya mujahadah. Dan doktor dia namanya Syekh Guru Mursyid. Guru Mursyid, nama doktor dia. Pusat rawatan dia namanya Baitul. Tak ada tepuk lah. Sisi apa-apa. Sudah ada. Cara nak merawat dia tadi. Maka berapa lama? Subjek kepada kesihatan. Nasib kita. Mungkin setahun, mungkin 7 tahun. Mungkin seumur hidup. Bila masa, wallahualam. Sebab apa? Berada dalam genggaman Allah. Qadar Allah. Sebab qadar sudah tetap. Yang kita sedang menjalani inilah qadar. Maka halakah. Maka sebab itulah bila Allah panggil hambanya dengan perkataan ya ayyatuhan nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Datang balik pada penjagamu. Siapa dia? Jasad dah dia. Masuk balik dalam tuan kamu. Untuk menerima hukuman. Dan setengah ulama mengatakan kembali balik kepada Tuhanmu. Maka di sinilah perbezaan pengajian tasawuf dengan pengajian fiqh. Mungkin agak sukar sedikit. Biasalah saudara, barang mahal. Mana ada barang mahal jual kaki 5? Saudara, of course barang mahal duduk dalam cermin kaca yang dijaga oleh 7 orang jaga. Tapi kalau duduk kaki 5, duduk jual kat bangunan hijau tu bukan barang mahal. Barang lokal. Sebab tu pengajian ini sukar sedikit. Bukan sukar belajarnya, sukar fahamnya sekali. Dan paling susah sekali sukar untuk gurunya. Nak cari payah, saudara. Kalau boleh cari, saya cari tu. Saudara, saya sudah pusing, saudara. Bukan saya jumpa saudara ni, bukan. Sudah lama. Di Aceh, sudah bayar, Medan. Kalau di sebelah dunia luar sana, sampai kepada negara Arab. Saya cari. Dan semua tempat yang saya cari, saya bertemu berakhir dengan saya kena mengajar. Masa itulah. Jadi sampai sekarang ni belum jumpa lagi. Kalau ada di kawasan Selangor, kita tutup, kita pergi
belajar. Kalau ada orang yang boleh mengeksplain benda ni balik secara mendalam, kita kena tambah balik. Tapi setakat hari ni belum ada. Hak kena ada. Hak kena ada. Kalau ada, kita meningkatkan balik. Ataupun kita tambahkan mereka, bawa ke sini ke sebagainya. Supaya kita dapat mengambil lautan sir yang ada pada mereka tadi. Begitu juga dengan ya. Okey. Beberapa nur tadi diizinkan masuk dalam batin nur sampai hati dan mana faham serta dirinya, Tuhannya. Dan dunia akhiratnya, dan sekali pada dirinya serta Tuhannya, dan mengejarkan ia bagi akhiratnya, dan mengejarkan ia dalam pekerjaan dunianya. Ini yang duduk di luar. Dan segala nur masuk dalam batin itu zahir di dalamnya menaikkan wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini hak lain pula kata, segala nur yang masuk ke dalam batin hati tiada zahir di dalamnya melainkan wujud Allah. Kalau cahaya tadi masuk ke dalam, maka ketika itu saudara, dia tidak ada yang lain melainkan Allah. Orang ni, orang yang masuk saya cerita tadi, dia tidak terlibat lagi dengan gila dunia. Dia tidak terlibat lagi dengan takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia sudah bergelar aulia Allah. Orang yang cahaya masuk ke dalam, dia sudah bergelar aulia. Saudara, jangan bimbang dengan orang aulia, saudara. Dia tidak perlu. Saudara, biarkan dia pun tak apa, dia tak risau. Dia hanya risau takut orang lain tidak mendapat hidayah. Dia bagi diri dia tak risau dah. Tu dia, saudara. Tok Guru saya selalu cakap banyak awet. Aku tak risau kalau mu tak asyik mengaji. Aku bimbang takut aku tak asyik mengajar. Adik mu tak asyik mengaji, aku tak rugi apa-apa. Aku bimbang takut aku mari malah mengajar. Ini perangai aulia. Ada perangai orang pekoh juga, dia bimbang takut orang tak asyik mengaji. Bila orang tak asyik mengaji, maka hilanglah 70 riyal. Ada beza tak? Tak guru pondok dia kata, aku tak bimbang kalau kamu tak mahu belajar. Aku bimbang kalau aku tak nak mengajar. Berbeza. Begitu juga dengan kemewahan harta benda. Saudara, jangan bimbang dengan dia. Aulia Allah, dia tidak perlu. Saudara, dia tidak perlu. Kita saja yang nak benda tu. Aulia, dia tak ada. Ada, okey, tak ada pun tak apa. Dia tidak reti takut kepada dunia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Kita kena jaga dia. Kalau jumpa mana-mana Tok Guru macam Tok Nali, Tok Falus, Tok Guru Pondok saudara, orang kampung jaga dia. Bimbang takut dia lah. Lagi bimbang takut dia susah. Macam tu. Sebab apa? Ada permata pada dia. Kita nak ke dia, bukan dia nak ke kita. Okey. Kemudian kata dia bersifat dengan Tuhan, berada bila dia masuk dalam cahaya, mereka wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana demikian itu tiada kasih ia akan lainnya, dan tiada menyembah yang melainkan akan dia. Tidak menyembah kuasa, tidak menyembah nama, tidak menyembah glamour, tidak menyembah kemewahan dan sebagainya. Dia hanya meletak diri Allah semata-mata. Tak nak ke dia pun tak apa. Dan kata setengah ulama radhiyallahu anhu, bermula, sambung lagi sama sikit boleh nak cari testing ni. Dan setengah ulama radhiyallahu anhu bermula zahir hati itu tempat Islam. Di perbahasan hak lain pula, zahir itu tempat Islam dan batinnya tempat iman. Andai kata cahaya tadi duduk di permukaan, maka dia sekadar mendapat Islam, tapi dia tidak beriman. Dia hanya Islam saja. Semaya malah, puasa malah, curi seronok. Tu dia, tipu orang sedap, makan hamun sedap. Sebab apa? Iman tidak masuk. Yang ada Islam saja. Dia tidak erti dosa lagi dah. Dia tidak rasa takut berbuat dosa, sebab iman tidak ada dalam bekalan hatinya. Maka daripada sinilah berkurang lebih seseorang, orang yang kasih itu dalam kasihnya. Beza lebih kurang di kalangan kita, Nabi, sahabat dan sebagainya. Pasal ni lah. Pasal kemasukan cahaya berbeza-beza. Ada yang cahaya lebih, ada duduk di luar, ada duduk di dalam. Masuk ke dalam, duduk dalam setara mana, tak tahu lagi. Saudara, kalau saudara duduk tepi pantai, dapat makan ikan bilik. Saudara pergi dalam sikit, dapat makan ikan kembung. Saudara pergi dalam lagi, dapat makan ikan air. Saudara pergi dalam lagi,
saudara akan jumpa dengan ikan jerung. Saudara, jerung, ganas. Saudara pergi dalam lagi, saudara akan jumpa dengan ikan paus. Tak sama, terpulang kepada kedalaman air. Saudara, paus tak bersama dengan paus. Saya balik daripada Vietnam, sampai di perairan Filipina, kalau tak silap saya lebih kurang, tak masuk Malaysia lagi. Saya jumpa anak ikan paus. Bukan mak dia, anak dia. Oh, dia keluar atas kepala dia ni, macam bukit tu. Lepas tu keluar air. Jadi saya punya commanding officer saya panggil. Semua sekali dia kata nak tengok ikan paus, sila naik ke atas. Mau naik bawa binocular. Saudara, capur dengan belawak sikit-sikit. Tak, sama besar dengan batu tuyul ni. Anak dia. Mak dia tak tahu dah. Saudara. Jadi di laut dalam sana ada mak dia. Kita berada di darat. Maka jumpa ikan bili lah. Maka orang tanya dia, Ustaz, ikan di laut ni besar mana? Hoi, ada besar ibu kaki, ada besar ni. Ada besar tepi patah. Pergi tanya orang ada tepi patah. Saudara tanya pula orang tengah laut, Encik, ikan paling besar ikan apa? Ikan paus bang. Baru tahu. Sebab apa? Dia berada di laut dalam. Saudara, ada satu nelayan. Nelayan ni saudara pakai kopiah. Orang Terengganu. Saya bertemu di jarak 150 km nautical mile. Jauh tak? Saudara, dia naik sampai enjin sangkut. Bukan enjin besar, enjin sangkut. Begitu. Saya puding dia. Saya kata apa? Pakcik, this is security area. Ambo nak ngai bang, kata dia. Dia kata tak boleh pakcik, di sini kawasan larangan. Ambo nak makan benda. Saya bukan nak marah dia tu. Saya heran macam mana sampai ke sini. Saya pergi dekat dia. Saya tanya dia, Pakcik bawa dia berapa orang? 2 bang. Dia makan bang. Yalah makan-makan juga lah. Ni tahu dalang ni air dia. Tak mana tu. Dah gitu, gija-gija. Saya pergi dekat dia. Pakcik, saya tak sayang kepada pakcik punya ikan. Ini security area. Kalau jumpa dengan saya, mungkin pakcik selamat. Kejap lagi mari Vietnam lagi mana agak tu. Guna benda kata dia. Guna benda apa dia? Ini laut antara bangsa. Lebih-lebih lagi pelantar ini security area. Tidak boleh menghampiri dengan api tu. Tak boleh. Maka dia pun pindah. Saya tanya dia, mana enjin? Bot aku. Saudara berani kau pergi? Nak cerita. Tu cahaya masuk dalam lah tu. Kita tak berani sebab saya dulu. Ini kita tanya, Ustaz, tak tahu tu apa? Akhlak bang, akhlak. Macam gini lah. Nak contoh kamu. Gini benda, tengah melek. Akhlak. Tak tahu ni macam kata kita makan nasi banyak. Tak melek pakai sikit, tak tahu tu. Mudahnya tak tahu. Kita benda gaya mudah kita mul kan tak tahu. Ni masalah Ustaz. Sebab tu saudara jumpa orang ni tanya tasawuf, macam jumpa nelayan tepi pantai tanya ikan paus. Tanya ikan besar mana pakcik? Paling besar ibu kaki. Ikan bili. Yang besar kaki sungguh lah. Cuba pergi kat sana saudara. Di laut Cina Selatan, sempadan Atlantik sana saudara akan lihat kedalaman laut ni saudara. Bau dia hanya bau air tu. Kemudian warna dia biru. Di daratan sana dia berwarna hijau. Saudara sekalian. Dan kedalaman dia saudara bukan 1 meter. Mencecah 1 kilometer. Situ baru tasawuf. Tepi patah tu bukan tasawuf. Itu untuk caduk bubu je. Mudah jawab. Saya dengar dia jawab saudara, naik bulu roma. Jangan. Tasawuf ialah satu ilmu yang tidak habis dipelajari. Kullau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi
Nabi dalam bahru qabla antam pada kalimat Rabbi walau ji'na bimislihi madada. Itu ilmu tasawuf, ilmu tauhid dan sebagainya. Fiqh sudah siap. Rukun semaya 13. Tak boleh jadi 20. Tak boleh 20. Nampak macam mudah. Tapi tasawuf tidak habis. Sebab dia diberi oleh Allah bekalan daripada Allah Subhanahu itu, iaitu khazainul ghuyub. Khazainul ghuyub tidak ada dalam jadual kita, berada dalam jadual Allah. Ilmunya digelar sebagai khazainul ghuyub. Maka daripada sinilah berlebih kurang, kata dia, kasih dan kasihnya kerana berlebih kurang iman atas Islam dan lebih batin atas zahir. Berdasarkan cahaya tadi duduk di mana? Maka adalah nama hati itu 5 perkara. Nak mula masuk tu? Nak masuk pakai kayu tu? Wallahu a'lam. Sekian Abu Ma'am, Billahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Qahharul Jabbar ya Alim ya Rahim. Iftah alaina wa ala zurriyatina futuhal arifin. Wa sallallahu alaihi wa sallam.